Macam mana Tawau Lahadatu Sempurna dan Kuna ni tiba-tiba mengalami kenaikan secara mendadak kes COVID-19? 691 kes baru telah dilaporkan. Di Sabah pula 219 kes direkodkan hari ini. Jumlah kes yang positif hari ini melonjak sehingga 691 kes dan merupakan kes tertinggi sejak COVID-19 melanda negara. Hai guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syafil Mokhtar. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang sudah subscribe, jangan lupa untuk tekan butang notification yang ada di bawah. Dan kepada yang sudah tekan butang notification yang ada di bawah, thank you very much, I love you all. Oke guys, pada hari ini saya akan buat satu video tentang COVID-19. Sebelum itu, kepada yang menonton nih, kalau kamu rasa video ini nanti patut untuk orang lain tengok, saya alu-alukan untuk kamu share saya punya video. Tapi kalau kamu rasa tak payahlah kan. Oke guys, penularan COVID-19 di negara kita ni bermula pada awal tahun ini, yaitu tahun 2020. Dimana daripada itu kita telah diarahkan untuk PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Dan setelah beberapa bulan setelah COVID-19 di Malaysia ni dia punya kes menurun, PKP ditukarkan kepada PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan seterusnya PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan ada satu yang baru akan mendatang, PKPP, JK, LMW, XW, MJK, MW, Perintah Kawalan Pergerakan. Jangan kau banyak-banyak keluar. Kalau keluar apa je kerjamu. Kalau keluar tidak ada kerjamu, ini jumpa orang lepas bersalam, peluk-peluk lagi macam kau kebal. Kalau tidak ada kerjamu, duduk di rumah saja. Itulah. Ya, PKP pada awal tahun yang dulu telah memberi kesan yang besar kepada bukan sahaja rakyat biasa yang ada di negara ni, tapi juga negara-negara yang ada di seluruh dunia, di mana banyak perkara yang terpaksa dihentikan, terutama sekali kegiatan ekonomi, di mana syarikat-syarikat yang besar terpaksa menanggung kerugian yang besar, mungkin berjuta-juta ataupun mungkin sampai berbilion. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang biasa, apalagi pada peniaga-peniaga kecil yang ada di luar sana. Lagilah terkesan kan. Yalah, bayangkan seorang peniaga kecil yang berniaga sebagai punca utama pendapatan dorang, dan daripada pendapatan tersebut, dari duit yang dorang dapat tu dorang guna untuk sara keluarga, untuk bagi makan minum keluarga dorang, anak-anak dorang. Tapi secara tiba-tiba dorang punya perniagaan ni terpaksa dihentikan. Jadi maksudnya punca pendapatan dorang terhenti dan duit untuk menyara kehidupan dorang, untuk makan minum dorang juga terhenti. Susah kan? Kalau syarikat besar dorang risau tentang kerugian dorang yang berjuta-juta, berbilion-bilion. Tapi pada peniaga-peniaga kecil ni, dorang mau makan pun susah. Jadi itulah antara kesan COVID-19 dan PKP kepada rakyat-rakyat Malaysia ni. Tapi alhamdulillah, atas kerjasama semua kita rakyat Malaysia yang patuh pada PKP tu, kita dapat mengurangkan kes COVID-19 di Malaysia ni, dan PKP ditukar kepada PKP, dan dari situ kegiatan ekonomi mulai dibuka sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin ada sedikit terjejas pendapatan, tapi okeylah daripada tidak ada kan. Tapi kemarin hari Rabu 7 Oktober 2020, 691 kes baru. Kenapa bisa? Kenapa bisa begini? Siapa yang kerja ini? Atau mungkin ini COVID-19 sudah bermutasi dan masing-masing sudah ada sayap, lepas itu terbang, lepas itu hinggap di badan-badan orang untuk menjangkiti orang. Harap-harap tidak begitu lah. Kalau begitu parah lah kita. Oke, beberapa hari yang lalu Lahadatu, Tawau Sempurna dan Kuna, tempat tinggal kami ini, dikenakan PKPDB, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat Bersasar, disebabkan oleh kenaikan kes COVID-19 yang secara mendadak sampai beratus-ratus, dan 4 daerah ni telah dikategorikan sebagai zon merah. Jadi sekarang ni aku tunjuk kamu macam mana situasi yang sedang berlaku dalam masa PKPDB di kawasan Kuna, tempat tinggalku. Let's go. Ya, ini dia keadaan Kuna dalam PKPDB ni. Memang kurang orang, sunyi lah, banyak kedai tutup. Dan beginilah keadaannya. Jadi begitulah, kedai banyak ditutup, pergerakan pun terbatas. Ya, macam lebih kurang macam PKP waktu awal tahun dahulu. Macam mana Tawau Lahadatu Sempurna dan Kuna ni tiba-tiba mengalami kenaikan secara mendadak kes COVID-19. Boleh dikatakan kebanyakan kes di seluruh Malaysia ni
datang ataupun berpunca daripada 4 daerah ni. Tak tahu kan? Sini aku cerita kronologi penularannya. Itu COVID-19 daripada Filipina berenang, lepas tu mendarat di Sabah, terus dari Sabah dia merayap-rayap cari orang, lepas tu dia hingga di badan orang dan menjangkiti orang. Dah lah main benca. Okey, COVID-19 di 4 kawasan ni bermula daripada depo tahanan yang terletak di Lahad Datu, Sabah. Dalam ramai-ramai tahanan di depo tu, salah seorang daripada mereka telah dijangkiti COVID-19. Dan tak tahu kenapa, mungkin di depo ni terlampau ramai orang sampai orang tak boleh jaga SOP. Daripada satu orang tu, dia telah menjangkiti ramai orang lain yang ada di depo tu. Dan daripada orang-orang yang terjangkiti ni, telah menjangkiti pegawai yang ada di depo tu. Dan daripada pegawai tersebut, dia telah menjangkiti keluarganya. Begitulah macam mana penularan tu berlaku daripada depo sampai ke kalangan masyarakat. Dan perkara yang sama juga berlaku di Tawau. Mungkin ada tahanan yang dibawa daripada Lahad Datu yang sudah terjangkiti COVID-19, dia menjangkiti orang lain di situ, lepas tu menjangkiti pegawai, lepas tu pegawai juga menjangkiti keluarganya, dan begitulah macam mana pula di Kuna. Walaupun di Kuna ni tiada depo tahanan kan, tapi tiba-tiba di Kuna ni boleh sampai dapat 100 lebih kes. Tak tahu kan? Saya cerita. Salah seorang daripada tahanan di depo Tawau yang telah dihantar pulang ke Filipina, dia datang kembali ke Sabah melalui jalan tikus. Tak tahulah tikus mana yang buat jalan di laut untuk datang ke Kuna Sabah. Dia datang ke Kuna Sabah ni untuk tengok istrinya dan anaknya. Tanpa disedari dia telah dijangkiti COVID-19. Dan daripada itu dia telah menjangkiti istrinya dan juga anaknya dan juga jirannya. Disitulah bermulanya kluster pertama yang ada di Kuna ni, yang dinamakan kluster laut. Dan lepas itu wujud kluster-kluster lain tiba-tiba timbul dari kluster pulau lah, tiba-tiba tak tahu macam mana boleh wujud tu kluster. Jadi begitulah dia punya kronologi. Kalau disempurna aku tak seberapa pasti macam mana dia punya penularan berlaku. Itu yang apa aku tahu. Kalau salah tolong betulkan lah. Tolong bagi tahu di komen kalau salah ke apakah, kalau ada yang tak betul ke bagi tahu saya di komen. Jadi ya, kalau kita tengok di sini, keadaan COVID-19 di 4 daerah ni, Semporna, Tawau, Kuna dan Lahad Datu, ataupun mungkin di seluruh Malaysia ni, berpunca daripada 2 perkara ni. Yang pertama, kawalan sempadan negara yang boleh dikatakan longgar lah. Keadaan COVID-19 di negara jiran kita ni macam Filipina dan juga Indonesia parah jo. Macam di Filipina, orang sekarang ni lebih kurang ada 330,000 kes COVID-19. Di Indan pula lebih kurang 318,000 kes COVID-19. Nah, berapa kali ganda dari Malaysia. Jadi berapa kuat pun ataupun berapa teruk pun usaha kita untuk mencegah COVID-19 di Malaysia ni, tapi kalau kawalan sempadan negara kita, orang warga asing dari Filipina dan Indo tu senang-senang syak keluar masuk di Sabah ni, selesai bosku. Sama syak ceritanya. Yang kedua, SOP. Contohlah kalau kita jaga SOP, kita pakai mask, kita amalkan penjagaan fizikal, InsyaAllah penularan di kalangan masyarakat ni dapat dibendung. Jadi itulah dia 2 perkara yang mungkin punca COVID-19 di Malaysia ni makin teruk kan. So kesimpulannya di sini, semua pihak perlulah bekerja sama untuk mencegah COVID-19. Jadi saya menyeru kepada semua yang ada di luar sana untuk sama-sama mencegah penyakit COVID-19. Bayangkan kalau seluruh negara ni terpaksa di PKP balik. Kita tahulah macam mana susahnya kan, peniaga kecil tu apa semua. Oke, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton daripada awal sampailah sekarang. Thank you very much, I love you all. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. So, see you guys next time. Peace.